Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-14, Fadilat Zikir. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajaza minkum 'anil lail ayyukabidahu wa bakhila bil mal ayyunfiqahu wajabuna 'anil adu ayyujahidahu falyukthir dzikrallah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu tidak mampu beribadah dengan bersungguh-sungguh pada malam hari dan bakhil untuk membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah dan khairat dan sebagainya, takut untuk berjihad menentang musuh, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah. Hadis riwayat Tabarani, Baihaqi dan lain-lain. Keterangan sebarang bentuk kekurangan pada ibadah sunat boleh ditampung melalui berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, zikrullah adalah tanda keimanan pada sifat munafik, pemeliharaan daripada godaan syaitan dan penyelamat daripada api neraka. Memandangkan faedah-faedah yang tersebut, maka zikrullah dianggap sebagai ibadah yang lebih afdal daripada banyak ibadah yang lain, khususnya dalam memainkan peranan penting untuk menghindarkan diri daripada dikuasai oleh syaitan. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa syaitan sentiasa menunggu untuk menguasai hati manusia. Apabila seseorang mulai berzikir, maka syaitan pun tidak berdaya, lalu berundur dengan hina. Sebaliknya, apabila seseorang lalai daripada berzikir, maka syaitan mula menggodanya. Lantaran itu, para ulama tasawuf menganjurkan supaya memperbanyakkan zikir agar syaitan tidak berpeluang untuk menggoda hati, dan juga supaya hati menjadi kuat sehingga dapat melawan hasutan syaitan. Rahsia pencapaian kekuatan hati ke tahap yang tertinggi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ialah kerana mereka mendampingi Rasulullah SAW. Antara itu, mereka tidak perlu lagi kepada latihan melalui zikir jihri, itu zikir dengan mengeraskan suara. Semakin kita jauh daripada zaman Rasulullah SAW, maka semakin bertambah perlunya kita kepada rawatan hati melalui berzikir untuk menguatkan hati. Dewasa ini hati telah menjadi begitu lemah sehingga dengan rawatan yang sebanyak mana pun tetap tidak dapat mencapai tahap kekuatan hati seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Namun sebanyak mana yang dapat diusahakan itu pun tetap akan memberi faedah yang besar. Ini adalah kerana sekiranya sesuatu wabak penyakit dapat dikurangkan walaupun sedikit, tetap merupakan satu kebaikan. Diriwayatkan dalam satu peristiwa mengenai seorang wali Allah bahawa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperlihatkan cara syaitan memasukkan godaannya ke dalam hati manusia. Maka beliau diperlihatkan syaitan yang menyembroi seekor nyamuk duduk di sebelah kiri hati, di bahagian belakang bahu. Di mulutnya terdapat satu belalai yang panjang seperti jarum yang ditujukan ke arah hati. Sekiranya syaitan mendapati hati manusia itu lalai daripada zikir, maka dia akan menyuntik godaan dan racun kemaksiatan ke dalam hati tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa syaitan sentiasa duduk dengan meletakkan hujung hidungnya ke atas hati manusia. Apabila hati itu berzikir, maka dia terus berundur dengan hina. Tetapi apabila hati itu lalai, maka dia menjadikan hati itu sebagai mangsanya. InsyaAllah tuan-tuan, kita dengar hadis yang ke-14 dan juga penerangannya. Semoga kita ni jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan setiap masa dan ketika. Semoga dapat amal dan sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi